السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dilahirkan pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sekarang ni masuk dalam bab baru, iaitu babul wudu', bab pada menjelaskan hukum berkaitan dengan wudu'. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kita maklum wudu' adalah di antara perkara yang penting diketahui oleh setiap mukallaf yang ingin mengerjakan solat. Kerana sembahyang yang dilaksanakan dengan tidak ada wudu' ataupun wudu' tidak sempurna, wudu' yang cacat, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjuk bahawasanya amalan yang dibuat tapi tidak mengikut perintah syarak ditolak adalah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada di atas amalan tersebut perintah kami, maka amalan tersebut ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara perkara yang penting adalah kita kena belajar berkenaan dengan wudu', lagu manakah cara yang dituntut oleh syarak. Jadi kitab Bulughul Maram adalah kitab hadis yang berkaitan dengan hukum. Maka dalam kitab ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani akan menyebut beberapa hadis yang berkait dengan wudu'. Okey, yang pertama sekali kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki ma'a kulli wudu'. Akhrajahu Malik wa Ahmad والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup masyhur. Cuma pernah kita khabar sebelum daripada ni, Abu Hurairah bukan nama dia. Nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhrin. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya baginda telah bersabda, "Jikalau tidak menjadi kesusahan ke atas umatku, nescaya aku perintah mereka bersugi setiap kali berwudu." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah. Imam Bukhari juga mengeluarkan hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, cuma dengan cara ta'liq ataupun Allah Rabbi, cara ta'liq ni maksudnya hadis ni adalah hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni hadis yang Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Tak apalah.
Kita tak perlu huraian panjang lebar lah berkenaan dengan hadis mu'allaq. Cuma secara ringkasnya gini. Kita royak secara ringkas. Kitab Sahih Bukhari, apa yang disebut oleh ulama-ulama hadis bahawasanya kesemua hadis yang ada dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis sahih, melainkan hadis yang dikenali sebagai hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq maksudnya hadis yang Imam Bukhari membuang permulaan sanad. Jadi apabila dia buang permulaan sanad, jadi pada zahirnya hadis tersebut sanad dia terputus. Hadis yang sanad terputus pada asalnya adalah hadis dhaif. Akan tetapi ulama kaji balik ketika mana Imam Bukhari meriwayat hadis dengan dia buang permulaan sanad, dalam istilah ulama hadis nama dia hadis mu'allaq. Dia tengok kalau Imam Bukhari riwayat dengan sirah jazam, maka hadis itu hadis dhaif. Kalau Imam Bukhari riwayat dengan sirah tamrid ni maksudnya lafaz yang menunjuk di atas lemah, maka perlu dikaji. Perlu dikaji semulalah. Tapi hadis ni walaupun Imam Bukhari riwayat dengan cara ta'liq membuang permulaan sanad, tapi Imam Bukhari riwayat dengan sirah jazam. Jadi kesimpulan hadis ni adalah hadis sahih. Katanya benda yang disebut dalam hadis ni, Abu Hurairah menceritakan Rasulullah pernah bersabda, sekiranya kalau aku tidak menyusahkan umatku, aku akan perintah kepada mereka, yakni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersugi setiap kali berwudu. Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyusahkan kepada umat dia, maka dia akan mewajibkan kepada umat dia bersugi pada setiap wudu. Suruh di sini adalah suruh wajib. Tapi oleh kerana Rasulullah tak mahu menyusahkan kepada umat dia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kepada umat dia bersugi setiap kali berwudu. Baik. Jadi walau bagaimanapun kata ulama, hukum bersugi pada permulaan, pada ketika kita nak berwudu adalah disunatkan. Dalam hadis ni Rasulullah tidak perintah, maksudnya perintah wajib. Tidak diwajibkan, namun kekal hukum dia sunat. Jadi masa kita nak berwuduk tu, sebelum daripada kita berwuduk, sunat kita bersugi. Tak kira lah kita guna benda pun. Yang penting kita kena guna suatu alat yang dapat menanggalkan kekotoran yang ada dalam mulut kita. Tapi dengan syarat alat tu tidak mendatangkan mudarat. Jangan bahas jannah pula. Bahas jannah bih lah. Tu penting lah. Sebab dalam kitab disebut, dalam kitab fiqh, kulli khashin, setiap benda hak yang dapat menghilangkan kekotoran hak yang ada dalam mulut kita. Tapi kita kena faham sendiri, macam kita khabar, jangan cari alat hak yang mendatangkan mudarat. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la darara wa la dirar. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh mendatangkan mudarat. Dalam ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Mu jangan campur dirimu di dalam kebinasaan. Jadi tak kiralah semua jenis alat yang dapat menanggalkan kekotoran sudah mencukupi. Kain boleh, sabuk boleh, rating kayu boleh, beru gigi boleh, beru sabuk boleh. Dah kalau misalnya tak ada benda lain, beru sabuk je ada. Beru sabuk. Beru sabuk ni jadi dok rosak dok daruh apa, dok meri mudarat. Faham beru sabuk pun. Dapat dah ganjaran sunat. Baik, cuma hak yang paling afdal adalah dia panggil kayu arak. Bukan kayu arak tu, arak memabukkan. Bahasa Arab kayu arak. Kayu arak ni kita tahulah kayu sugi. Kalau ni ada jual belaka kan. Kayu tu dipanggil hak tu hak yang paling afdal. Baik, masa kita bersugi, masa kita nak ambil wuduk, sunat kita bersugi. Hak ni hak yang dituntut oleh agama. Sebenarnya bersugi ni bukan ketika tu saja. Bukan apa yang disebut oleh fuqaha bahawasanya setiap waktu sunat kita bersugi. Fi kullil ahwal. Setiap keadaan sunat kita bersugi. Kerana benda? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersugi setiap keadaan. Rasulullah sentiasa bersugi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb. Bersugi ni dia dapat membersihkan mulut seseorang. Jadi apabila kita bersugi, bersihkan mulut kita. Baru sedap sikit nak cakap dengan orang. Ni cakap dengan orang paling kelain. Kita kata, mana dia paling kelain? Rupanya tak tahan bau mulut kita.
Tambah-tambah setengah daripada masyarakat kita perokok pula. Dia dah lah isap rokok 2 kotak sehari. Duk cakap dengan orang, wah bau. Duk dekat dengan orang. Allah, kawan ni rasa nak mutah. Kawan ni rasa nak mutah. Kebetulan bini gandung pula. Dia ada juga bini gandung untuk lelaki alohang. Kadang-kadang bini gandung, biasanya orang puang gandung dia alohang. Tapi ada juga kan orang puang gandung untuk orang lelaki alohang. Tak boleh bau busuk langsung. Kawan dia ni main duk isap rokok 2 kotak sehari. Gosok gigi duk cakap wah depan. Allah Rabbi, nak mutah rasa. Baik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada umat dia supaya bersugi setiap keadaan, setiap waktu. Sehingga kan kata Rasulullah dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan beberapa orang ulama hadis yang lain, bahawasanya bersugi itu mardatul lirabb, dapat menarik, dapat mengambil keredaan Allah. Bersugi ni dapat menarik keredaan Allah, Allahu Rabbi. Dalam Quran Tuhan kata lagu mana? Waridwanum minallahi akbar, keredaan daripada Allah paling besar. Jadi suatu benda yang cukup besar, kita bersih mulut kita ni. Sekurang-kurangnya kita tidak menyakiti sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita. Sebab itulah orang yang mulut busuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang mari masjid sembahyang berjemaah. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala al-basal wath-thum wal-kurrath fala yaqrubanna masjidana." Sesiapa hak yang makan bawang putih hak metah, bawang merah hak metah, daun bawang hak jenis bau gitulah, maka jangan dia dekat masjid kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwi dia mari di masjid. Dan kalau orang tak ada, sama juga. Orang ada tu sama telur lagi, orang tak ada pun sama juga. Dan sebab apa? Sebab masjid ni adalah tempat-tempat malaikat. Kata Rasulullah, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Malaikat dia jadi menyakiti, diganggu terhadap apa hak yang mengganggu anak Adam. Sebagaimana kita mengganggu kalau orang bau mulut busuk, begitu juga malaikat terganggu dengan bau tersebut. Kadang-kadang kan kita sembahyang subuh, ada orang dia sembahyang tepi kita, Allahu Rabbi. Kita buat contoh je. Kita buat contoh. Tapi dalam hati jangan kosak untuk menghina orang, tak baik. Cuma kita buat contoh. Kadang-kadang kita sembahyang subuh, dia saat itu bangun daripada rumah, dah lah duk isap rokok, duk ingat nak gosok gigi pula, duk gaduh nak gosok gigi. Masa sujud Masa sujud ruang tak ada ruang kat lain dah, udara mari kat hidung kita. Dia pun napas kuat warna kita. Allahu Rabbi, sebab rasa. Baik. Jadi benda tu kena jaga. Sebab itulah dituntut masa kita berwuduk, kita bersugi. Dia bersugi, dituntut semua keadaan. Lebih lagi dituntut bersugi adalah ketika kita berwuduk. Sebab itulah kata ulama, bersugi adalah sunnah. Lebih lagi dituntut, dipanggil cakap sunnah muakkad. Sunnah muakkadah. Kuat lagi tuntutan sunnah bersugi ketika kita berwuduk. Jadi masa kita berwuduk, kita bersugilah. Rasanya Allahu Rabbi, bukanlah suatu benda yang payah kita nak bersugi ketika kita berwuduk. Rasulullah siang kepada kita je. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dak siang, Rasul akan mewajibkan kita bersugi ketika berwuduk. Tapi siang kepada kita, sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewajibkan kita bersugi pada ketika kita berwuduk. Namun hukum bersugi ketika berwuduk kekal sunat muakkadah. Okey, habis. Seterusnya, wa an Humrana anna Uthmana da'a biwudu'in فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Maksudnya daripada Humran, seorang tabi'i, dia menyebut bahawasanya Sayyidina Uthman masyhur, maklum Sayyidina Uthman khalifah yang ketiga selepas daripada Sayyidina Umar, selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sahabat yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Sayyidina Uthman. Di antara sahabat yang menjadi menantu kepada Rasulullah. Bukan setakat menantu, bukan 2 orang pula, 2 kali jadi menantu lah. Cakap kita kok 2 kali jadi menantu.
Mula dia nikah dengan anak Rasulullah nama Ruqayyah. Apabila wafat Ruqayyah, nikah pula dengan anak Rasulullah nama Ummu Kulthum. Baik, dua orang. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah kalau kita nikah dua beradik. Jadi mula nikah bini kita. Lepas tu nikah pula dengan kakak dia ke dengan adik dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi tak boleh dalam satu masa. Dalam satu masa tak boleh. Dalam masa yang berbeza tak ada masalah. Maksudnya bini dia saat itu mati dah. Lepas tu nak nikah dengan orang lain, bukan tak ada ramai lagi, laku juga dia contoh. Tapi dia tengok anak ada ni, takut cari bini lain, terabai pula anak. Ambil mak dara dia sendiri, mak dara anggap macam darah daging dia. Jadi nikah pula dengan adik ataupun nikah pula dengan kakak, tak ada masalah. Boleh tak ada masalah. Cuma tak boleh dalam satu masa. Wa antajma'u bainal ukhtain, mengkumpul di antara dua orang saudara dalam satu masa menjadi isteri bagi mung, hal tu adalah tak boleh. Tapi kalau dalam masa yang berbeza, selepas daripada cerai ke, habis edah ataupun selepas daripada mati, hal tu tidak menjadi masalah. Jadi Sayyidina Uthman dia menjadi menantu kepada dia menjadi suami kepada dua anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman juga di antara sahabat yang dijamin syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah dengar ada 10 orang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Uthman, Abu Bakar, Umar, di antaranya Sayyidina Uthman. Tapi kita kena sebut juga masalah ni, bukanlah maksud sahabat-sahabat yang lain daripada 10 orang ni tidak dijamin syurga, bukan. Hak yang dimaksudkan 10 seorang sahabat ni dijamin syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam satu hadis. Bukanlah maksudnya sahabat lain tidak dijamin syurga. Bahkan di sana ada sebahagian daripada sahabat dijamin syurga, di antaranya Hasan, Husain. Dalam hadis yang mutawatir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah kedua ketua kepada pemuda penghuni syurga. Begitu juga Sayyidatuna Fatimah, anak perempuan kepada Rasulullah. Dia menjadi Sayyidatun Nisa'i ahli jannah, penghulu kepada perempuan-perempuan yang menjadi penghuni syurga. Hak yang dimaksud 10 orang ni disebut di dalam satu hadis. Di antaranya Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi Humrah kata lagu mana? Bahawasanya Sayyidina Uthman telah meminta air untuk berwuduk. Jadi dia minta air. Dia kata cuba mari air kau. Lepas tu lalu ia membasuh dua tangannya 3 kali. Sebelum daripada dia berwuduk, dia basuh 2 tangan 3 kali. Dia basuh 2 pergelangan tangan. Maksud tangan ni 2 pergelangan tangan 3 kali dia basuh. Kemudian ia berkomor-komor. Lepas tu dia komor. Kemudian memasukkan air ke hidung dan menghembuskannya kembali. Kemudian ia membasuh mukanya 3 kali. Ia membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali. Kemudian tangan kiri seperti itu juga, yakni 3 kali. Ia menyapu kepalanya. Kemudian ia membasuh kaki kanan hingga buku lali 3 kali. Dan kaki kiri seperti itu juga. Kemudian ia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti mana wuduk aku ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok ni perbuatan Sayyidina Uthman. Ni adalah perbuatan Sayyidina Uthman, bukan perbuatan Rasulullah. Jadi pada zahirnya hadis ni adalah hadis mauquf. Dia hadis dia ada 3. Dia panggil hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu'. Hadis marfu' ni maksudnya hadis tu disandar kepada Rasulullah. Perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, akuang daripada Rasulullah. Hadis mauquf adalah disandar kepada sahabat. Perkataan sahabat, perbuatan sahabat. Ni perbuatan Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman minta air. Lepas tu dia pun basuh tangan, dia pun komor. Lepas tu dia masuk air ke hidung, dia basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, basuh kaki. Lepas daripada tu dia kata lagu mana? Beginilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi kata ulama, hadis ni walaupun perbuatan Sayyidina Uthman, tapi pada hukum hadis marfu'. Kerana diriwayat ni adalah aku tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Sayyidina Uthman mengajar kepada kita cara wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gini cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula-mula dia Rasulullah basuh 2 pergelangan tangan. Jadi Rasul minta air. Minta air sebekah. Minta air sebekah. Lepas tu sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celuk tangan dalam bekah, ni dalam hadis yang lain pula menyebut. Sebelum Rasul celuk tangan dalam bekah, Rasul pun senggeng sikit bekah, basuh dulu tangan dia.
basuh sebanyak 3 kali. Basuh ni pergelangan tangan, basuh sebanyak 3 kali. Lepas daripada tu Rasulullah ambil air dalam bekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basuh komo, lepas tu isap air ke hidung. Lepas tu basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Lepas tu sapu kepala tak kabur pun dalam hadis ni 3 kali. Dia kabur sapu kepala je. Lepas tu basuh kaki 3 kali. Kata ulama, dalam hadis ni Sayyidina Uthman kabur cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dalam hadis ni bukanlah apa yang disebut oleh Sayyidina Uthman semuanya wajib belaka. Kerana dalam hadis ni ada perkara yang disebut oleh Sayyidina Uthman daripada perbuatan wudu Rasulullah tidak disebut oleh Al-Quran. Dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila nak bangun kepada sembahyang, faghsilu wujuhakum, mu kena basuh muka-muka kamu. Jadi dalam Quran terus Allah Ta'ala kata apabila mu nak sembahyang mu basuh muka. Dak kabur pun basuh 2 pergelangan tangan, dak kabur pun komo, dak kabur pun masuk ke air ke hidung. Lalu tu kata ulama, ayat Quran hak yang Allah Ta'ala kabur basuh muka, lepas tu wa aydiyakum ilal marafiq, membasuh tangan hingga ke siku, wamsahu bi ru'usikum, mungkin sapu sebahagian daripada kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, lepas tu mungkin basuh kaki kamu hingga ke buku lali. Hak ni adalah rukun wudu. Adapun hak yang disebut dalam hadis ni, hak yang lain daripada 4 perkara ni, kata ulama adalah sunat wudu. Jadi hak yang disebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata wahai orang-orang yang beriman, apabila mu nak sembahyang, mu basuh muka, mu basuh tangan sampai ke siku, mu sapu sebahagian daripada kepala, mu basuh kaki sampai ke buku lali. Jadi bermakna kata ulama, pak ni adalah rukun wudu. Hak yang disebut dalam hadis ni, hak yang lain daripada pak ni, kata ulama adalah sunat wudu. Di antara sunat wudu adalah basuh pergelangan tangan. Di antara sunat wudu kita komo. Di antara sunat wudu kita isap air ke hidung. Okey. Hak yang disebut dalam hadis ni. Cuma kata ulama oleh kerana wudu ni adalah ibadat, di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan perlu kepada niat. Tidak sah amalan kalau sekiranya tidak ada niat. Maka kata ulama tambah lagi serukun wudu niat. Jadi 5. Lepas tu tengok dalam ayat Quran pula, yang pertama sekali Allah Ta'ala suruh basuh muka. Lepas tu Allah Ta'ala suruh basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Dia biasa dalam penggunaan bahasa Arab, kalau benda tu sama dia akan tok sekaligus. Sekarang ni kita ada basuh ada sapu. Okey, boleh faham? Ada basuh ada sapu. Tangan, muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Biasa dia akan tok sekaligus. Tapi ni tak tok sekaligus, dia kabut basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Jadi bermakna di sini kena tertib. Maka sebab itulah ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tertib di antara rukun wudu. Begitu je. Lepas tu dalil yang lain lagi, kata ulama mazhab Imam Syafi'i, banyak sekali hadis yang diriwayat oleh para sahabat menceritakan perihal tentang cara wudu Rasulullah. Tidak ada satu hadis pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wudu secara tidak tertib. Lalu tu ulama dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan tertib juga termasuk dalam rukun wudu. Jadi kesimpulan, rukun wudu ada 6. Yang pertamanya niat, yang keduanya basuh muka, yang ketiganya basuh tangan sampai ke siku, yang keempatnya sapu sebahagian daripada kepala. Betul tak? Betul dah. Yang kelimanya, sebab bilang gini 5 dah duduk sini, jadi dia nampak, jadi nampak gini pak, pada kita tambah dah sini okey. Yang pertamanya niat, yang keduanya basuh muka, yang ketiganya basuh tangan sehingga ke siku, yang keempatnya sapu sebahagian daripada kepala, yang kelimanya adalah basuh kaki hingga buku lali, yang keenamnya tertib. Baik, ada pun hak selain daripada tu, hak yang disebut dalam hadis ni, kata ulama hukum dia sunat. Di antara sunat wudu adalah kita basuh 2 pergelangan tangan. Jadi Rasulullah dia basuh 3 kali 2 pergelangan tangan, hukum dia sunat. Bahkan kata ulama, sekiranya kita yakin tangan kita najis, maka kalau air hak yang ada tu sikit, ulama kata salah di sisi syarak kita pergi celuk dalam. Cuma salah saat itu berlaku khilaf, ada setengah kata haram, ada setengah kata makruh. Di antara pandangan hak yang masyhur dalam mazhab Imam Syafi'i, makruh kita menceluk tangan kita yang najis dalam air yang sedikit.
Jadi kalau kita nak celup, kita basuh dulu. Sebab dia, sebab tangan kita yang najis, apabila kita celup dalam air yang sedikit, mengakibatkan air itu jadi air mutanajis. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, kata ulama, kalau sekiranya dok yakin najis, tapi dalam masa yang sama dok yakin suci. Allahu Rabbi, kita dok yakin najis, dok yakin juga suci. Maka kata ulama, makruh juga kita celup tangan dalam air sebelum daripada kita basuh. Kita kena basuh dulu. Kerana di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagu mana? Idza stayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 marrat fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang di kalangan kamu dia bangun daripada tidur, maka jangan dia terus celup tangan dia dalam bekas air, jangan. Lepas tu dia kena basuh dulu 3 kali. Sebab dia tak tahu malang tangan dia duduk mana pun tak tahu. Jadi tak tahu, tak yakin najis, tapi tak yakin suci. Tambah-tambah orang Arab dulu istinja juga dengan batu. Istinja dengan batu dia dah hilang habis, kesang-kesang masih lagi ada. Di punggung, di kemaluan tu masih lagi ada. Dan malang tengah panas-panas pula gata, garu ngata gawa sekali, kita tak sedar dah garu kan. Dan kita tidur ni. Baik, sebab itulah kata ulama, kalau sekiranya tangan kita ni kita tidak yakin suci dan tidak yakin juga najis, mungkin najis, mungkin suci, makruh juga kita celup dalam. Sebab Rasul suruh basuh dulu. Okey, yang kedua. Yang ketiganya, kalau kita yakin suci, baru kata ulama boleh kita celup, ambil air basuh tangan. Celup, ambil air basuh tangan. Tak ada masalah. Lepas tu celup pula, ambil air, komok. Baik. Okey, yang pertama basuh 2 tangan. Dalam hadis ni tak sebut baca bismillah. Cuma apa yang disebut oleh ulama, mungkin kita akan bincang pula, ada hadis akan datang. Kata ulama, sunat kita baca bismillah sebelum daripada berwuduk. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawaddau bismillah. Hendaklah kamu berwuduk dengan bismillah. Maka kata ulama, sunat sebelum daripada kita berwuduk kita baca bismillah. Baik. Jadi membasuh 2 tangannya 3 kali. Kemudian ia berkomo-komo. Komo. Dia apa maksud berkomo? Apa yang disebut oleh fuqaha, ulama-ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i, berkomo ni adalah memasuk air ke dalam mulut. Masuk air ke dalam mulut. Adakah disyaratkan pusing air dalam mulut? Okey, kata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan yang lebih kuat tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan pusing air dalam mulut. Maksudnya, kalau dak pusing air dalam mulut, masuk air dak pusing, sudah mendapat kelebihan ganjaran berkomo. Tapi walau bagaimanapun sebaik-baiknya pusing. Okey, sebaik-baiknya pusing. Hak tu hak yang paling baik. Sekurang-kurangnya kita keluar daripada khilaf. Kerana di sana ada khilaf ulama mengatakan, ataupun sebahagian daripada ulama mengatakan, tidak memada semata-mata masuk melainkan kena pusing. Okey. Jadi apa yang disebut dalam mazhab Imam Syafi'i, komo ni semata-mata masuk air ke dalam mulut. Masuk air dalam mulut, dapat dah fadilah berkomo, dapat dah ganjaran pahala. Dapat dah pahala sunat. Adakah disyaratkan pusing-pusing? Tak disyaratkan. Adakah disyaratkan kehek mulai air? Tak disyarat. Telang pun tak apa. Telang air. Kira 2 dalam 1. Jadi belang-belang ambil wuduk, boleh pahala. Kenyang, hilang dahaga pula sekali lagi. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Boleh. Telang terus. Tapi kita tak buat lah gitu. Kita minum pun air pahit. Tak payah wuduk air pahit. Air mineral terus. Jadi boleh minum lah tu. Telang terus. Tak ada masalah. Cuma hak yang paling comel kehek mula tu hak paling comel. Cuma kita nak kabur dia asal kelebihan berkomo sudah dapat apabila kita masuk air ke dalam mulut. Baik. Dia kena ingat dalam mazhab Imam Syafi'i, berkomo tu yang keduanya mubalaghah fil madmadah. Tu sunat pula lagi. Berkomo tu sunat, lepas tu mubalaghah. Mubalaghah ni maksudnya bersangatan, berlebih-lebihan pada berkomo-komo. Kita buat gok. Hak tu sunat pula lagi. Kalau kita tak buat tu, hanya boleh fadilat berkomo. Kalau kita buat, boleh pula sunat selagi pahala yang dikenali sebagai mubalaghah fil madmadah. Cuma mubalaghah fil madmadah, berlebih-lebihan pada berkomo, tidak disunatkan bagi orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa makruh. Orang yang berpuasa hanya sunat dimasuk air ke dalam mulut. Jangan buat gok-gok gitu . Dia buat gok-gok, kawan dia cokek tepi, kok tepi dia, dengung telang lalu air. Jangan buat gok-gok kalau kita puasa, makruh. Tapi kalau buat gok-gok dah batal lagi puasa, malaikat telang. Telang batal. Kawan ni duk gok-gok, mai kawan ni wai benda wai kena. Dia duk ambil wuduk gambar-gambar kan, hak tua-tua ni kadang-kadang gitu wai kena.
Nak kalau jenis hok natah je ke kena. Orang jenis hok natah tu kan. Natah caruk pula. Oh dia kau suka kena ni cokek lah wei dengar. Jadi wei dengar. Kawan ni ambil wuduk duk gok gak cokek. Telang air. Batal puasa dak sekarang. Baik. Jadi akan datang kita akan bincang masalah ni apabila sampai bab puasa. Okey. Jadi basuh 2 pergelangan tangan 3 kali. Kemudian qoma. Seterusnya memasuk air ke hidung. Dia memasuk air ke hidung lepas tu mubalaghah fil istinsyak 2. Mubalaghah ni maksudnya berlebihan masuk air ke hidung. Masuk isak ke atas. Hak tu juga disunat. Masuk air ke hidung dapat ada fadilat. Mubalaghah dapat. Cuma masalah mubalaghah tidak disunatkan kepada orang yang berpuasa. Bukan makruh orang yang berpuasa mubalaghah fil istinsyak. Okey. Jadi apa yang disebut oleh para alim ulama dalam kitab fiqh dia, orang puasa sunat juga masuk air ke hidung. Cuma dak sunat mubalaghah. Bukan kata dak sunat masuk air ke hidung. Masuk air ke hidung sunat. Mubalaghah sampai ke atas ni. Lepas tu tidak disunatkan. Kalau akak juga masuk dalam rongga, masuk dalam saluran kok sampai ke otak, maka batal puasa dia. Ni apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqh dalam kitab fiqh. Jadi apabila kita faham masalah ni, orang hak yang berpuasa sunat juga dimasuk air ke hidung. Jadi apa hak yang kita duk dengar mocik orang tua-tua duk kata kalau korek hidung batal puasa tu tak betul lah. Tak betul. Korek puasa batal korek puasa pula korek. Mana boleh korek puasa? Korek hidung batal puasa. Budak-budak korek hidung. Mak dia kata, "Hei, jangan korek hidung, batal puasa." Tak batal puasa korek hidung. Hak batal puasa korek ambil tai makan, ambil tai hidung tu makan. Tu baru batal puasa. Semata-mata korek hidung tak batal puasa. Di antaranya apa yang disebut dalam kitab fiqh adalah masuk air ke hidung hak tu disunatkan walaupun kita berpuasa. Hak yang tak boleh hakkat tinggi je. Masuk kawasan ni tak ada masalah. Kita korek kawasan ni je. Tak ada orang korek sampai ke atas ni. Darah habis korek sampai ke atas ni. Jadi apa yang disebut oleh orang-orang tua tu kata korek hidung batal puasa, hak tu tak betul sebenarnya. Macam kawasan ni lah. Kalau korek hidung tak batal puasa. Kalau ambil tai hidung makan tu baru batal puasa. Okey, habis. Seterusnya kata dia, lepas daripada tu dan menghembuskannya kembali. Ni masuk air ke hidung, lepas tu dia pun seng kembali, tubik balik. Tu juga disunatkan. Masuk ke hidung sunat, seng sunat juga. Ini apa yang dibuat oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah membasuh mukanya 3 kali. Rasul basuh muka 3 kali. Kali pertama hak tu wajib. Kali kedua, kali ketiga hak tu sunat. Okey, kita kena ingat muka ni hak yang diwajibkan basuh. Dia basuh lain daripada sapu. Dia basuh dalam bahasa Arab ghaslun, basuh Tuhan kata faghsilu basuh. Basuh mesti kena ada sayalan ma'at taqatur. Apa yang disebut dalam kitab fiqh? Mesti mengalir serta titik. Kalau macam budak-budak ambil wuduk, dia celuk tangan dalam kolah, dia sapu muka, hak tu dah jadi. Hak tu dah panggil basuh, dah sah berwuduk gitu. Hak tu dipanggil sapu, dia celuk tangan dalam kolah, dia pun bukan budak-budak, kadang-kadang hak tua pun ada juga buat lagu tu. Allah Rabbi, tu kena belajar tu. Kita duk ingat betul dah kita sembahyang. Rupa-rupanya kita sembahyang tidak betul apa hak yang dikehendaki oleh syarak. Hak yang dituntut oleh syarak salah. Kita kena basuh mesti kena ada sayalan ma'at taqatur. Maksudnya mengalir serta titik. Jadi kalau celuk tangan, lomo gitu tak jadi. Hamba duk tengok gambar pocik-pocik hak mocik-mocik gim Mekah. Dia gim Mekah ni, dia akan biasa kita duduk dalam Masjidil Haram ke atau kapal terbang, kita akan siap dia hak spray. Dah payah kan? Duduk Mekah payah, tandah jauh. Letih nak cari tandah. Kena pocik hak jadi kerak kali kecil 10 minit sekali 10 minit kali habis pergi tandah je lah. Habis pergi tandah je masa jauh. Jadi dia bawa ni. Dia bawa ni, kita nak ambil wuduk dengan spray ni boleh, tak ada masalah. Boleh. Cuma kena ingat, bukan kita spray sikit je. Spray sikit pergi wanyuh habis licin. Hak tu salah. Hak tu tidak dinamakan sapu. Hak tu tidak dinamakan basuh, hak tu dinamakan sapu. Kalau kita nak pakai ni, kita spray, biar kalau kita tolak tu air boleh gerak. Faham? Jadi jangan spray, lepas tu gonyong habis licin. Hak tu salah. Hak tu tidak dinamakan basuh. Hak tu kita kena ingat. Kita kena beza di antara ghaslun dengan mas'un. Basuh lain daripada sapu. Okey, basuh mesti kena taqatur, mesti kena sayalan, mesti kena ngalir.
Spray banyak. Nampak banyak dah air, kalau kita tolak ia gerak, okey, sudah memada. Beres dah. Tak apalah. Pakailah spray, tak ada masalah. Bukan salah nak kata pakai spray, bukan salah. Cuma cara pelaksanaan tu tak betul. Hamba duk tengok gambar, pocik-pocik dia buat lagu tu. Kalau duduk tepi kita, boleh kita tolong khabar. Baik. Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga. Main hak yang kita duduk sekali dah nampak duk balah sokmo dengan orang lain ni, kadang-kadang gitu kan, sampai sana Allah Ta'ala uji. Hamba pun biasa duk bawa orang jugalah. Di Mekah ni kita tahulah pengalaman kan. Baik. Jadi kadang-kadang Allah Rabbi duk balah lambat. Duk balah dengan rakan sebilik tau. Jadi duk panas. Buat salah pula. Kita nak tegur dengan kita-kita pula kena. Jadi pandai-pandai kita cari jalan. Tapi kalau tak mau tegur, siang ke dia. Tak boleh lah, kewajipan kita. Cuma kita pandai cari jalan lah. Pandai awak nakal ajak pergi belanja makanan apa semua sekali. Wis sejuk sikit, cari air tapping. Nampak duk panas, air tapping sejuk sikit. Baru kita khabar mula. Baik. Cara perbuatan tersebut adalah salah. Tak betul. Jadi kalau nak buat dengan cara molek, sebagaimana hak yang dituntut oleh syarak adalah kita spray biar banyak, barulah kita gosok sapu. Jangan spray sikit sapu. Hak tu jadi hak tu tidak dinamakan sebagai basuh. Baik. Kemudian dia basuh muka dia sebanyak 3 kali. Seterusnya, kemudian dia membasuh tangan kanannya hingga ke siku 3 kali. Kita nak basuh tangan kanan dulu pun tak apa, tangan kiri dulu pun tak apa. Akan tetapi hak yang sunat adalah kita dahulukan tangan kanan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna fi sya'nihi kullih. Rasulullah suka membuat balik kanan pada semua urusan dia. Pada tatahurnya, pada tarajulnya, pada tana'ulnya. Tatahur masa bersuci, di antaranya berwudu. Pada sikat rambut, Rasulullah sikat rambut balik kanan dulu. Pakai lipat balik kanan dulu. Jadi sebab itulah Rasulullah ambil wudu, dibasuh tangan kanan dulu, baru basuh tangan kiri. Tapi kalau kita basuh tangan kiri dulu, baru tangan kanan, ataupun sekaligus, dua-dua sekaligus, celup dalam kolah terus. Celup dalam kolah terus 2 kali guh. Sah ke tak? Sah kata ulama. Namun menyalahi sunnah. Sah tapi menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalanya. Rasul menyapu kepala. Dalam hadis ni tak sebut 3 kali menyapu kepala. Sebab di sana ada sebahagian daripada ulama mengatakan sapu kepala sunat sekali je. Sebahagian daripada ulama. Namun pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana muka sunat basuh 3 kali, tangan sunat basuh 3 kali, begitu juga sapu kepala sunat sapu 3 kali. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain daripada Syaqiq bin Salamah. Kata Syaqiq bin Salamah, ra'aitu Uthman bin Affan ghasala dhira'aihi thalatha wa masaha ra'sahu thalatha. Kata Syaqiq bin Salamah, aku melihat Sayyidina Uthman bin Affan membasuh lengan dia 3 kali, begitu juga sapu kepada 3 kali. Walaupun dalam hadis ni tak sebut 3, tapi di sana ada hadis yang lain juga, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan beberapa orang ulama hadis yang lain mengatakan Sayyidina Uthman menyapu kepada 3 kali. Dia kata ni adalah wudu Rasulullah. Sebab itulah dalam mazhab Imam Syafi'i menyebut sebagaimana sunat basuh 3 kali, begitu juga sapu sunat 3 kali. Okey, seterusnya, thumma ghasalahu, kita baca dulu Arab biarlah, kita baca hak ni, hak terjemahan aja ni. Kemudian dia membasuh kakinya 3 kali, hak kanan, lepas tu hak kiri juga 3 kali hingga kepada buku lali. Hingga kepada buku lali. Dia kaki ni pentinglah, kena jaga molek kaki. Tambah-tambah hak kaki hak pecah-pecah, ada pecah-pecah saat ni tu, hak tu kena jaga molek. Kerana di sana ada hadis. Hadis ni memang cukup teruk. Ada sebahagian daripada sahabat dia ambil wuduk, lepas tu dak kena ditumit, dak basah ditumit, dak kena molek. Kata Rasulullah lagu mana? Wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah. Celaka daripada api neraka bagi orang yang tumit dia dak rata air wuduk. Kata Rasulullah, celaka. Neraka terus. Sampai tahap tu. Sebab tu kena jaga molek. Masalah orang yang tumit-tumit pecah tu lah. Kalau tumit dak pecah pun kena jaga juga. Bukan kata dak kena jaga. Mesti kena jaga juga. Sebab kalau dak rata ada benda yang dak kena, dak sah wuduk. Walaupun sikit. Walaupun besar kuku je, dak sah wuduk dia. Mesti kena belaka kaki tu.
Sehingga kan dalam satu hadis yang diriwayat daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Sayyidina Umar, ada seorang lelaki tawaddaa, dia berwudu. Lepas tu fataraka mawdi'a dhufrin ala qadami. Dia tinggal satu tempat sebesar kuku je di kaki dia, dak kena air. Lepas tu fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tu Rasul nampak. Apabila Rasulullah nampak, faqal, kata Rasulullah, irji', balik semula, fa ahsin wudu'aka, mu kena perbetulkan wudukmu. Faraja'a, dia pun kena elokkan wudukmu semula, ambil bulan wuduk, basuh semula, perelokkan wudukmu, lepas tu dia pun kembali semula ambil wuduk, lepas tu dia sembahyang. Sembahyang semula. Jadi walaupun sebesar kuku, kita kena pasti kena. Jangan ada tempat yang tidak kena air. Okey. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti mana wuduk aku ini. Hadis ini diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu depan. Kalau dipanjangkan umur, kita berhenti situ dulu untuk malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Allahumma ja'al akhir kalamina fid dunya qawla لا إله إلا الله. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.